Hai, Assalamualaikum. Masih lagi pengiraan cukai pendapatan siri yang ke-6. Tapi pengiraan kali ini lain sikit. Apa yang lain tu? Jom. Sebagaimana yang kita pelajari sebelum ini, cukai pendapatan boleh dijelaskan dengan membuat potongan cukai bulanan PCB. Namun, sering terjadi dua kes apabila membuat pembayaran PCB ini, di mana PCB kurang daripada cukai kena bayar. Bagi kes yang kedua, PCB melebihi cukai kena bayar. Mari kita lihat satu persatu. Bagi kes yang pertama, jika PCB kurang daripada cukai kena bayar, maka pihak pembayar perlu menjelaskan lebihan cukai kepada pihak LHDN. Manakala, jika PCB lebih daripada cukai kena bayar, maka pihak LHDN akan memulangkan semula wang kepada pembayar melalui akaun pembayar yang telah didaftarkan di dalam sistem. Ini adalah satu contoh berkaitan dengan potongan cukai bulanan. Contoh 4, buku teks muka surat 108. Gaji Encik Lim ialah RM74,000 setahun. Cikgu tandakan dengan T. Dia membuat pelepasan individu, insurans hayat dan KWSP, insurans perubatan, perbelanjaan rawatan perubatan, dan cikgu tandakan semua pelepasan ni dengan L. Dia juga mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan. Derma ni termasuk dalam pengecualian cukai dan cikgu tandakan C. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk PCB. A. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Untuk menyelesaikan soalan A, cukai pendapatan perlu menggunakan 3 langkah mudah, FBR dan formula tolak yang kita telah pelajari, iaitu T tolak C tolak L. Pendapatan bercukai diperoleh dengan pendapatan tahunan ditolak dengan pelepasan dan ditolak dengan pengecualian, dan di sini kita akan dapat RM54,425 pendapatan bercukai Encik Lim. Bagi langkah kedua, oleh kerana pendapatan bercukainya berjumlah RM54,425 berada di banjaran ini, maka RM50,000 yang pertama beliau dikenakan cukai sebanyak RM1,800, manakala selebihnya dikira dengan RM54,425 tolak RM50,000 yang pertama dan didarab dengan kadar cukai yang dikenakan, iaitu 14%, bersamaan dengan RM609.50, dan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim ialah RM2,419.50. Langkah ketiga ialah menyemak rebat. Disebabkan oleh pendapatan bercukai Encik Lim telah melebihi RM35,000, maka dia tidak layak mendapat rebat. Maka cukai pendapatan yang harus dibayar oleh Encik Lim tanpa ditolak rebat ialah berjumlah RM2,419.50 juga. Bagi menyelesaikan soalan B, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Jadi soalan dinyatakan Encik Lim membuat potongan RM180 sebulan PCB dia. Maka untuk mengira PCB tahunan, 180 mesti didarab dengan 12 bulan. Maka jumlah PCB pada tahun tersebut ialah 2,160. Jika kita lihat PCB-nya adalah kurang daripada cukai kena bayar, maka Encik Lim perlu membuat bayaran selebihnya kepada LHDN dengan mengira cukai yang perlu dibayar ditolak dengan jumlah PCB yang kurang tersebut, dan jumlahnya ialah RM259.50. Ini adalah wang yang perlu dijelaskan oleh Encik Lim kepada pihak LHDN. Maka untuk menjawab soalan B, Encik Lim perlu membuat
bayaran bagi cukai pendapatan kerana PCB-nya kurang daripada cukai kena bayar. Untuk pengetahuan anda, pihak LHDN membenarkan dua jenis taksiran dibuat oleh individu yang telah berkahwin. Sistem taksiran ini dipanggil sistem taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Sekiranya individu itu memilih untuk membuat taksiran bersama, maka pendapatan mereka adalah digabungkan, iaitu pendapatan suami ditambah dengan pendapatan isteri dan ditaksir hanya salah seorang sahaja, sama ada suami yang mentaksir ataupun isteri yang mentaksirnya. Namun, sekiranya individu itu memilih untuk membuat taksiran berasingan, maka si suami dan si isteri membuat taksiran pendapatan masing-masing. Secara umumnya, jika individu itu membuat taksiran bersama, pelepasan yang diberikan ada hadnya dan dibenarkan hanya sekali disebabkan seorang sahaja yang membuat taksiran, dan ini menyebabkan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar kepada LHDN akan menjadi lebih tinggi berbanding jika mereka membuat taksiran secara berasingan. Si suami dan isteri mendapat pelepasan bagi pendapatan masing-masing, maka jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar ke LHDN menjadi lebih kurang. Di sini ada satu contoh berkaitan dengan taksiran bersama dan taksiran berasingan. Buku teks muka surat 109. Contoh 5. Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000, masing-masing mendermakan RM500, dan dalam jadual ni adalah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isteri. A. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Untuk menjawab soalan A, mari kita buat dulu pengiraan taksiran secara bersama Encik Rajan dan isteri. Maka jumlah pendapatan mereka hendaklah digabungkan berjumlah RM110,000. Pengecualian yang mereka buat ialah derma. Masing-masing mendermakan RM500. Encik Rajan RM500, isterinya RM500. Maka digabungkan berjumlah RM1,000. Pelepasan yang mereka tuntut ialah individu sebanyak masing-masing RM9,000 kalau tengok jadual. Tetapi hanya dibenarkan seorang sahaja, iaitu maksimum RM9,000. Gaya hidup maksimum RM2,500, walaupun mereka menuntut Encik Rajan RM2,500 dan isterinya RM2,700. Apabila digabungkan, jumlah pelepasan yang mereka tuntut adalah melebihi RM2,500, tapi hanya dibenarkan maksimum RM2,500 sahaja. Begitu juga insurans hayat, maksimum hanya RM7,000. Insurans perubatan RM3,000, dan bila dikira pendapatan bercukai, jumlah pendapatan ditolak dengan pengecualian dan pelepasan, kita akan dapat RM87,500 bagi taksiran bersama Encik Rajan dan isteri. Bagi langkah kedua, kita perlu melihat banjaran pendapatan bercukai Encik Rajan dan isterinya. Berada di banjaran RM70,000 hingga RM100,000. Bagi RM70,000 yang pertama, mereka dikenakan cukai sebanyak RM4,600 dan lebihannya kita darab dengan kadar 21%, iaitu bila dijumlahkan cukai pendapatan mereka ialah RM8,275. Langkah ketiga ialah menyemak rebat. Oleh kerana pendapatan bercukai mereka telah melebihi RM35,000, mereka tidak layak mendapat rebat cukai. Maka cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh mereka jika ditaksir bersama ialah
8,275. Ini pula pengiraan cukai pendapatan jika Encik Rajan dan isterinya membuat taksiran secara berasingan. Jumlah pendapatan Encik Rajan RM53,000 dan isterinya RM57,000. Pengecualian yang mereka dapat ialah masing-masing RM500 dan pelepasan seperti yang dinyatakan di dalam jadual. Namun, jika kita lihat gaya hidup hanya dihadkan maksimum RM2,500, tetapi isteri Encik Rajan menuntut sebanyak RM2,700, maka dia tidak boleh menuntut lebih daripada had yang telah ditetapkan. Maka di sini kita perlu meletakkan pelepasan hanyalah RM2,500. Dan apabila dikira cukai pendapatan bercukai bagi Encik Rajan ialah berjumlah RM32,520 setelah ditolak dengan pengecualian dan pelepasan yang dituntut. Manakala bagi isteri Encik Rajan ialah RM36,430. Seterusnya, kita perlu melihat banjaran pendapatan masing-masing. Bagi Encik Rajan, banjaran pendapatannya terletak di sini, iaitu di antara RM20,000 hingga RM35,000, di mana dia dikenakan cukai sebanyak RM150 pada RM20,000 yang pertama, dan selebihnya dia dikenakan kadar cukai sebanyak 3%. Dan apabila dikira jumlah cukai pendapatannya ialah RM525,60. Manakala bagi isterinya pula berada di banjaran RM35,000 hingga RM50,000, dan pada RM35,000 yang pertama dia dikenakan cukai sebanyak RM600 dan selebihnya dikenakan cukai sebanyak 8%. Dan apabila jumlahkan cukai pendapatannya, dia perlu membayar sebanyak RM714,40. Langkah ketiga ialah menyemak rebat cukai. Oleh kerana Encik Rajan pendapatan bercukainya kurang daripada RM35,000, maka dia layak mendapat rebat lagi sebanyak RM400. Maka cukai pendapatan yang perlu dibayarnya ialah berjumlah RM125,60 sahaja. Manakala isteri Encik Rajan telah melebihi RM35,000, maka dia tidak layak mendapat rebat dan dia mesti menjelaskan cukai pendapatannya sebanyak RM714,40. Maka jika kita membuat perbandingan di antara taksiran berasingan dan taksiran bersama, jika ditaksir secara berasingan, jumlah cukai pendapatan yang mereka perlu bayar ialah RM840 sahaja jika dibandingkan mereka membuat taksiran bersama, iaitu jumlahnya lebih tinggi, iaitu RM8,275. Bagi menjawab soalan B antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya, maka jawapannya sudah pastilah taksiran cukai berasingan lebih sesuai, kerana jika ditaksir secara bersama, jumlah cukai pendapatannya lebih tinggi berbanding jika membuat taksiran cukai secara berasingan. Kita telah pun membuat pengiraan jika ditaksir secara bersama dan taksiran secara berasingan tadi. Alhamdulillah, selesai kita membuat pengiraan ke atas cukai pendapatan. Bertemu lagi kita pada siri seterusnya membuat pengiraan tentang cukai-cukai yang lain. Jangan lupa untuk tonton siri seterusnya. Belajar bersama Cikgu Bayati, sebarkan ilmu, luaskan pengetahuan. Bye-bye. Matematik senang je, kan?